Assalamualaikum, salam sejahtera utama TVS 1 Disember 2020. Anda bersama saya Luqman Muhammad. Dan saya Zaliza Awang, ikuti berita ini. Keputusan kerajaan untuk meningkatkan had pengeluaran simpanan akaun 1 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disambut baik oleh masyarakat. Rata-rata mereka yang ditemui TVS di Kuching menzahirkan rasa syukur dan lega dengan keputusan tersebut. Kami berharap semua rakyatlah mun sekiranya diluluskan ataupun dipermudahkan dapat menggunakan wang tersebut dengan sebaik mungkin, dengan sejujur mungkinlah. Minta semua macam ya lah. Jangan madah ngambil untuk pakai lain. Kerja apabila tukar sistem, tukar pekerjaan, habis kami orang dibuang, itulah cubalah 2 tahun dah menganggur dengan cuba bisnes yang kecil-kecil, cuba mohonlah dalam 10. Sebelum ini, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan tidak kira sama ada ahli tersebut merupakan pekerja sektor formal atau bekerja sendiri, aktif mencarum atau tidak. Selagi pendapatan mereka terjejas dengan ketara, maka mereka boleh mengeluarkan simpanan dari akaun 1 KWSP. Maklumat terperinci mengenainya akan diumumkan pada 2 Disember dan segala kekeliruan akan terjawab. Sebelum ini dilaporkan pencarum yang mempunyai simpanan lebih daripada RM90,000 di dalam akaun 1 boleh mengeluarkan caruman sehingga 10% dengan pengeluaran maksimum RM60,000. Kesiapsiagaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBBM Sarawak menghadapi musim tengkujuh berjalan lancar. Pengarah JBBM Sarawak Khairuddin Rahman berkata dengan pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP yang disediakan segala operasi penyelamatan dan susun atau pemindahan mangsa jika diperlukan boleh dijalankan tanpa menimbulkan kegusaran kepada mangsa. Dan dalam bot-bot penyelamat kita, lori penyelamat kita sediakan juga supaya mangsa yang kita pindah besok ataupun mangsa bakal yang tidak ada perlu, kita kena ubat supaya tidak timbul kegusaran di mangsa lain. Sebab bila mangsa lain pakai penutup muka, mangsa datang tak suka, dia risau. Kegusaran ini dapat kita tandangi bila kita bekalkan anggota dengan tambahan ni dan juga bukan satu cabaran lah. Dan pada masa sama juga anggota kita kena berada dalam tahap yang cukup baik, kesediaan mereka, dan kita lihat di bawah etika kita dan juga akta kita, setiap anggota bomba siap siaga, siap masa, mereka tidak pernah mempersoalkan bila diarah. Beliau berkata demikian setelah menjadi tetamu untuk rancangan Bual Bicara Sejahtera Asia terbitan TVS. Katanya lagi 4 perintah tetap turut dilaksanakan JBPN Sarawak bagi memastikan kelancaran proses pemindahan mangsa. Perintah tetap operasi banjir 9/2019, langkah kesiapsiagaan Persediaan menghadapi musim banjir tahun 2020 dan langkah kesiapsiagaan Persediaan menghadapi musim banjir dalam konteks pandemik COVID-19 dan juga pelan atur gerak sumber manusia dan logistik. Di mana di negeri Sarawak ini kita bukan saja kita bersedia di dalam balai menunggu laporan, tapi kita berada mewujudkan itu RP inilah regional RFB, regional forward base, di mana aset air dan aset darat kita di tempatkan lokasi ini dan senang disusun atur.
Sebanyak 61 menara komunikasi dibangunkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM di kawasan perkampungan orang asli setakat Oktober tahun ini. Ia membabitkan beberapa kawasan di Negeri Pahang dan Perak. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, pada masa sama terdapat 8 menara masih dalam peringkat pelaksanaan dan dijangka siap secara berperingkat bermula suku pertama tahun 2021. Daripada 8 ini termasuk 2 di Cameron Highland, iaitu di Pos Lemoy dan di Pos Kampung Telimau. Melalui Pelan Jendela Fasa 1, sebanyak 85 menara baru dengan perkhidmatan 4G akan dibina di 136 buah kampung orang asli di seluruh negara dan dijangka mula pelaksanaannya pada suku kedua tahun 2021. Daripada 85 ini, 11 berada di Cameron Highland, 38 di Negeri Pahang, 19 di Perak. Kita akan terus bekerjasama dengan pihak industri dan juga kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan untuk merancakkan lagi soal penyediaan ini. Selain itu, katanya kementeriannya juga sedang menilai sejauh mana penggunaan dan keberkesanan pusat internet yang terdapat di kawasan orang asli. Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM akan mengambil tindakan mahkamah terhadap pengeluar sarung tangan Top Glove dan beberapa syarikat lain yang didapati melanggar peruntukan membabitkan penyediaan perumahan kepada pekerja masing-masing. Ketua Pengarahnya Asri Abdul Rahman berkata syarikat terbabit berdepan sebanyak 63 pertuduhan daripada 21 kertas siasatan sudah dibuka sejak akta berkenaan dikuatkuasakan sejak September lalu. Kita akan melakukan pendakwaan di mahkamah. Kertas siasatan telah dibuka dan kita akan mendapatkan anggota keseluruhan DPP untuk buat pendakwaan. Tindakan denda ataupun kompaun akan dikenakan sekiranya disabitkan kesalahan. Kesemua tindakan ini adalah pernyataan tegas bahawa kementerian dan juga jabatan tidak akan sekali-kali berkompromi terhadap majikan yang melanggar mana-mana akta yang sedang berkuasa, tidak kira akta 446 maupun akta kerja 1955. Syarikat berkenaan didapati melanggar peruntukan terhadap Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990 Akta 446. Terdahulu, Asri berkata satu operasi penguatkuasaan dilakukan terhadap syarikat Top Glove membabitkan 5 negeri iaitu Perak, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Johor. Katanya operasi pada 26 November lalu membabitkan 6 kumpulan syarikat Top Glove mendapati majikan tidak mematuhi Akta 446 dengan kesalahan utama kegagalan memohon perakuan penginapan daripada Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Kerja mengikut Seksyen 24D Akta berkenaan. Saya nak tekankan di sini iaitu dua perkara yang merupakan kerisauan dan juga orang kata penekanan pada pihak jabatan dari pihak kementerian supaya perumahan yang disediakan tidak menjadi punca pada merebaknya penyakit, dan yang kedua, perumahan yang disediakan tidak menjadi punca kepada negara disabitkan dengan forced labour. So that perkara yang kita nak tekankan. Sebab elemen forced labour juga dikaitkan dengan kepadatan dan juga ketidakselesaan tempat tinggal dan sebagainya. Tambahnya lagi, hanya 665 majikan yang membuat permohonan perakuan penginapan daripada jabatan itu sejak pindaan akta itu dikuatkuasakan 2 bulan lalu. Sehubungan itu, jabatan berkenaan telah menubuhkan jawatan kuasa di 4 zon bagi pematuhan Akta 446, membabitkan 6 subsektor yang menyediakan penginapan pekerja dan jawatan kuasa ini berhubung dengan majikan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyeru semua pihak bersama mengembleng tenaga dan memperkukuhkan kerjasama pintar bersama kerajaan. Ini sebagai usaha memastikan matlamat sasaran sifar HIV AIDS menjelang 2030 dapat direalisasikan. Datuk Seri Dr. Adam Baber berkata menerusi kerjasama itu, aktiviti pencegahan, kawalan, rawatan serta jagaan pesakit HIV AIDS akan dapat diperkasakan sekaligus mampu menangani kes penyakit terbabit di negara ini. Saya menyeru semua pihak, sama ada kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan, badan-badan korporat,
mereka yang hidup dengan HIV dan juga masyarakat untuk bersama-sama mengembeling tenaga dalam menangani HIV/AIDS dan isu berkaitan di negara ini. Tambahnya, kerajaan telah menjalankan pelbagai aktiviti pencegahan, kawalan, rawatan dan jagaan HIV/AIDS sejak 1985 dan bermula itu banyak perubahan positif yang berlaku. Malaysia pernah mencatat bilangan kes HIV tertinggi iaitu 6,978 kes pada tahun 2002 dan telah menyaksikan penurunan kes sebanyak 50% pada akhir tahun 2019. Negara kita juga telah dapat mengekalkan kadar jangkitan vertikal HIV dari ibu ke anak pada kadar di bawah 2% dan memastikan ia tidak menjadi ancaman kesihatan awam. Baik, ini pula perkembangan kes COVID-19 di Sarawak. Sarawak merekodkan satu kes positif COVID-19 yang dikesan di daerah Kuching. Ia sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di negeri ini meningkat kepada 1,065 kes. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, kes 1065 merupakan seorang warga negara tempatan yang juga pelatih di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kes masih dalam siasatan dan pengesanan kontak-kontak rapat sedang giat dilakukan. Kes juga belum dapat dikaitkan dengan mana-mana kluster yang masih aktif di daerah Kuching. Dalam pada itu, terdapat 6 kluster yang masih aktif di Sarawak iaitu kluster Besi, kluster Jalan Abel, kluster Baki, kluster Seladah, kluster Green Hill dan kluster Wismas Bekas dan kesemuanya di Kuching. Sementara itu, bagi keseluruhan kes di Malaysia, jumlah kes baharu masih catat 4 digit dengan 1,472 kes. Bagi kes sembuh pula sebanyak 1,552 kes sembuh telah dilaporkan. Bertemu kembali. Baik, ini sedikit perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan meneruskan cadangan kertas kerja untuk menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Demak Laut kepada sebuah sekolah sukan negeri. Perkara itu didedahkan Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah ketika mengulas status perancangan pembangunan sukan akar umbi di Sarawak. Sekiranya sekolah sukan diusahakan di Sarawak dengan kaedah membangun sekolah sedia ada, maka tidak banyak perbelanjaan akan digunakan. Sekolah sukan must have all those facilities. Other states, when they want to ask for the sekolah sukan, they will have to go through that phase. Fasa 1 which might have a track, ada tempat-tempat yang sukan yang lain, dan fasa 2, fasa 3. It might take maybe 5-10 years to complete. Katanya lagi, cadangan membangunkan SMK Demak Laut kepada sebuah sekolah sukan adalah wajar kerana ianya sudah memiliki fasiliti-fasiliti sukan sedia ada seperti 2 buah stadium, lapang sasar, pusat latihan wushu, gimnasium dan pusat sukan berprestasi tinggi. So where can you get a place like that? So that's why we want to bring this thing up. Why we have this kind of idea is we want to have to turn Sarawak into a sport powerhouse. Sementara itu, bekas Raja Pecut Kebangsaan Watson Nyambik nyata bersetuju dengan pembangunan itu. Ianya dapat memudahkan latihan para atlet negeri. Kita payah sebenarnya pergi di luar Sarawak. Sebab
kita tahu sekolah sukan di Malaysia ataupun di Sarawak lah akan memberi impak kepada negeri sendirilah. Contohnya atlet-atlet kita sendiri boleh berlatih dekat dengan assembly, dengan tempat tinggalnya. Turut bersetuju dengan cadangan itu, bekas penerjun negara Brian Nixon Lomas berkata, sekolah sukan di Sarawak adalah penting bagi mengetengahkan bakat-bakat sukan yang ada di negeri ini. Dan beri atlet-atlet yang masih muda tu satu jalan di mana sekolah sukan tu boleh membawa ataupun memetikatkan bukan saja akademik tetapi dalam sukan sekali. Pasukan Kuching City FC mengesahkan bakal diterajui oleh jurulatih berpengalaman tanah air Irfan Bakti bagi menghadapi saingan Liga Premier musim depan. Pengerusinya Fazluddin Abdul Rahman berkata dengan adanya pengendali baharu itu akan diyakini meningkatkan lagi mutu bola sepak skuad Kuching City FC. Pada hari ini saya ingin mengumumkan bahawa Kuching City FC akan diterajui oleh Irfan Bakti pada musim 2021. Jadi kami amat berbangga dan teruja untuk bekerjasama dengan beliau, memandangkan beliau adalah antara jurulatih yang berpengalaman dan mempunyai banyak kejayaan di bawah resume beliau. Jadi kita yakin bahawa beliau boleh membawa kelebihan dan meningkatkan lagi mutu Kuching City FC. Fazruddin berkata demikian pada sidang media pengumuman Ketua Jurulatih Pasukan Kuching City FC. Denahnya lagi, Kuching City FC mengikat khidmat pengendali veteran itu untuk tempoh 1 tahun. Sementara itu, Ketua Pasukan Kuching City FC, Joseph Kalangti yang sebelum ini juga pernah berkhidmat di bawah kendalian Irfan Bakti bersama Terengganu selama 3 tahun bermula 2010, percaya akan percaturan yang akan dibawakan oleh jurulatih itu nanti. Ya, memang kami pernah andanya 3 musim, iaitu 2010, 11 dengan 12. 3 musimnya, so banyak yang kami belajar daripadanya dan banyak yang Nya tunjuk aja. Nya merupakan seorang coach yang disiplin tinggi. So kami andanya saya ada masalah. So it's good bekerja sama dengan balik apa semua. So memudahan. Semoga season tu dipermudahkan segala perjalanan itulah semua. Penyerang prolific Kuching City FC, Joseph Kalangti, berhasrat untuk terus kekal bersama pasukan itu sekaligus mengakhiri kariernya di bumi Sarawak. Ia susulan selepas pasukannya berjaya menamatkan saingan Liga Premier 2020 di kedudukan 4 terbaik musim ini. Kita sih tahu apa berlaku Ramadan masa depan kita cuma merancang yang menentukan atas apa semua. Kita sih tahu setakat ni apa semua nak. So kami just plan kita ya. Yang lain kami serah pada rezeki and then serah pada management. Mun si mau apa semua, mun si apa semua, apa boleh buat apa semua. Apa yang penting kami perlu fokus dengan kerja kami sebagai players. Fokus. Jelasnya lagi, biarpun hadir sebagai pendatang baharu dalam kancah Liga Malaysia, Kuching City FC telah berjaya membuktikan aksi cemerlang selain berjaya menempah slot dalam kejohanan Piala Malaysia 2020. Apa yang pasti, pemain berusia 33 tahun itu percaya beliau dan rakan sepasukan akan lebih matang untuk sentiasa bersedia berdepan dengan segala situasi akan datang sekiranya pandemik COVID-19 ini belum berakhir. Joseph sebelum ini membuat keputusan beraksi bersama Kuching FA pada musim lalu dalam saingan Liga M3 sehingga pasukan itu layak beraksi di Liga Premier buat kali pertama musim ini. Laporan itu tadi mengakhiri utama TVS untuk malam ini. Teruskan kesediaan anda bersama kami di saluran 122 Astro. Ingat Darul, sebelum itu Darul, peperangan kita menentang COVID-19 masih lagi belum berakhir. Ya, betul Luqman. Jadi apa yang kita perlu buat Darul? Kita kerap mencuci tangan, pakai pelitup muka dan patuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan untuk itu Darul, saya Luqman Muhammad. Dan saya Zaiza Awang. Salam hormat dan selamat malam.